Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesudian dan kesetiaan anda bersama kami dalam Bicara Naratif pada malam ini di saluran berita RTM dan di TV1. Setelah lebih daripada setahun negara mendepan dan juga menghadapi pandemik COVID-19, sudah pasti naratif penceritaannya bukan sahaja kita bercerita tentang SOP pencegahan jangkitan, tetapi juga kita berterima kasih dan juga menzahirkan penghargaan kepada petugas-petugas barisan hadapan, khususnya dalam memastikan kesempurnaan penugasan di fasiliti kesihatan dapat disempurnakan dan juga dijalankan dengan baik dalam kita menjalani dan juga menghadapi mereka yang sudah pun disahkan positif COVID-19 untuk diberikan rawatan segera mengikut kepada prosedur kesihatan yang telah ditetapkan. Untuk malam ini kita nak bercerita tentang bagaimana SOP kesihatan dan juga Malaysia prihatin peranan Hospital MAEPS ketika pandemik COVID-19. Sebelum saya memperkenalkan tetamu saya pada malam ini, kita akan menyaksikan sedikit berkenaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan Lindung Diri, Lindung Semua. Yakin bahawa vaksin ini cukup selamat dan berkesan. Kita dapat meneruskan Lindung diri, Lindung semua, kita mesti menang. lindung diri, lindung semua, Kita mesti menang. lindung diri, Lindung semua. 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 Kita mesti menang. Cegah penyakit COVID-19 ini. Lindungi diri, lindungi semua. Ini adalah usaha kita bersama. Kita mesti menang. Moga Tuhan berkati kita. Ya, minggu ini kita sudah memasuki fasa kedua bagi pemberian vaksin dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Sekali lagi kami ingin menyeru dan juga mengharapkan agar anda mendaftarkan diri anda dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi mereka yang layak untuk kita mencapai ke tahap 24 juta pendaftar bagi program imunisasi COVID-19 dalam kita mencapai herd immunity ataupun imuniti kelompok. Untuk topik pada malam ini, Malaysia prihatin peranan Hospital MAEPS ketika pandemik COVID-19. Kita sedia maklum lebih setahun MAEPS ataupun fasiliti di MAEPS digunakan sebagai tujuan bagi merawat mereka yang disahkan positif COVID-19. Malam ini saya amat bersati untuk bersama dengan yang berbahagia Datuk Indra Dr. Syahri Gandiman yang juga merupakan pengarah Kesihatan Negeri Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Assalamualaikum, selamat malam. Datuk, apa khabar? Terima kasih julung-julung kalinya bersama kami dalam Bicara Naratif. Ini satu perkara yang mungkin kita ramai yang alpa dan juga leka tentang fasiliti kesihatan yang digagaskan untuk menangani mereka yang bergejala ataupun yang disahkan positif COVID-19. Selain daripada fasiliti kesihatan di hospital, MAEPS Serdang telah pun diisytiharkan sebagai Hospital MAEPS. Dalam tempoh setahun penubuhannya, ia sudah pun menangani dan juga memberikan rawatan kepada mereka yang disahkan positif. Sedikit mukadimah untuk Datuk bercerita tentang fasiliti yang telah pun digagaskan dan juga diletakkan di bawah MAEPS Serdang ataupun Hospital MAEPS. Ya. Terima kasih RTM. Jadi untuk makluman pendengar semua, bagi MAEPS ini, sebenarnya kita menyambut kelahiran kita 1 tahun 3 hari. Ya, alhamdulillah. Pada mula dibuka pada 16 April pada tahun 2020 lalu dan pada hari ini 19 bulan April yang sama tahun 21. Jadi 1 tahun 3 bulan. Why MAEPS itu diwujudkan? Kerana kita ingin menampung kehadiran pesakit-pesakit yang bergejala COVID-19 di mana pada masa itu terdahulu dirawat di hospital, khususnya Hospital Sungai Buloh dan Hospital Kuala Lumpur, tetapi memandangkan bilangan pesakit yang begitu ramai, kita terpaksa menubuhkan MAEPS pada 16 April pada tahun lepas. Dan pada masa yang ini pula, untuk tahun 2021 sebenarnya, kita telah mulakan MAEPS pada 6 hari bulan Disember 1920 yang lalu. Dan pada 9 hari bulan Disember telah memula menerima pesakit yang baru. Dan yang ini pada masa ini adalah MAEPS 2.0. Okey, kita sedia maklum dalam kita memahami dengan lebih jelas kepada mereka yang dikategorikan sebagai positif COVID-19, ada yang dikategorikan sebagai bergejala dan juga ada yang tidak menunjukkan sebarang gejala. Kalau nak diperincikan, mungkin kita boleh cerita kepada fasa-fasa dan juga tahap bergejala itu. Tetapi dari segi secara asasnya bergejala ataupun tidak bergejala, maka di MAEPS Serdang bagaimana diberikan penumpuan kepada mereka yang tidak bergejala? Ya, sebagaimana yang kita tahu gejala antara kategori 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, khususnya pada MAEPS Serdang ni, kita wujudkannya untuk menampung kes-kes yang bergejala kategori 1, tidak bergejala kategori 1 ataupun kategori 2 yang mild gejala. Jadi
jumlah ini adalah jumlah yang amat ramai. Jadi sekiranya mereka ini kita tumpukan ke Hospital Sungai Buloh saja, maka Hospital Sungai Buloh tidak dapat menampung. Even sebelum daripada ini, apabila bilangan kes yang begitu ramai di Hospital Sungai Buloh, kerajaan telah menambahkan lagi bilangan katil dengan menggunakan Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia bersebelahan dengan Hospital Sungai Buloh, dan di mana pada di Institut Latihan tersebut ada 8 blok. Jadi each blok tu boleh menampung sehingga 600 orang, dan kalau kita gunakan ni dia dapat menampung antara 2,000 ke 4,000 cases. Jadi sementara kita menggunakan fasiliti yang sedemikian, apabila terdapat peningkatan kes yang begitu mendadak sehingga mulai pada September sehingga akhir tahun 2020, maka ada satu keperluan untuk kita menambahkan lagi bilangan-bilangan katil supaya kategori 1 dan 2 ini dapat kita tangani dengan lebih baik. Perlu diingat, walaupun kategori 1 dan 2 ni gejala dia amat ringan, tapi sekiranya mereka dibiarkan di rumah dan sebagainya, berkemungkinan besar ia boleh merebakkan. Sekiranya rumah-rumah mereka tidak bersesuai untuk dikarantinkan. Berisiko lah. Ya, oleh itu adalah wajar kita menempatkan mereka di kawasan pusat karantin berisiko rendah ini, dan alhamdulillah kerajaan telah membuat keputusan pada 6 Disember lalu untuk membuka MyApps semula. Okey, alhamdulillah. Pada awalnya MyApps ini difahamkan digunakan untuk menampung keperluan warga negara asing ataupun mereka yang bukan warga negara untuk diletakkan di kawasan fasiliti kesihatan di MyApps. Kini sudah pun menempatkan warga negara tetapi di blok ataupun bangunan yang berbeza. Cuma untuk kapasiti bagi MyApps sedang untuk ketika ini dalam satu-satu masa berapa ramai yang boleh ditempatkan? Okey. Kalau kita lihat MyApps yang ada sekarang ini, kita sebenarnya pecahkan MyApps kepada 3 fasa. Fasa 1, fasa 2 dan fasa 3. Dalam fasa pertama, aim kita adalah untuk kita membolehkan kepada 2,000 ke 3,000 katil. Kemudian next one another 3,000 katil. Dan fasa keempat menghampiri 10,000 katil. Roughly keseluruhannya mendapat 10,000 katil. Jadi dalam menangani perkara tersebut, memang betul permulaannya kita mengharap agar kes-kes di kalangan warga negara asing dapat ditempatkan di MyApps saja. Namun apabila kita lihat bilangan kes-kes yang meningkat, bukan saja di kalangan warga asing, khususnya pekerja-pekerja industri, tetapi malahan juga penduduk tempatan juga dijangkiti. Oleh itu apa yang kita buat, strategi yang telah kita buat, kita cuba membuat a few blocks yang ada di dalam MyApps itu kita lihatkan. Untuk kita kategorikan untuk warga asing dan juga warga tempatan. Contoh dia, apabila blok A kita buka pada awalnya, mula-mula adalah bukan dalam 1,000 katil lebih, tetapi kita pertingkatkan lagi sehingga 2,900 katil, ianya khususkan kepada warga asing yang bekerja di kawasan industri terutamanya. Tapi lama kelamaan apabila kita dapati bilangan kes juga berlaku di kalangan warga tempatan, kita terpaksa buka satu lagi blok, iaitu blok C. Dan blok C pada masa ini berkapasiti sehingga 1,200 katil. Tapi apabila dalam tempoh berlarutan, kita dapati bahawa bilangan kes-kes makin lama makin meningkat, sehinggalah hampir pada 7,400 katil pesakit pada satu masa yang kita dapati. Kita terpaksa buka lagi semula. Jadi contohnya pada tahun lepas kita telah mula buka satu lagi blok, iaitu blok E, dengan kapasiti 2,000 katil. Kemudian perlu ada peningkatan lagi. Kita buka lagi blok B. Dan selepas itu kita buka lagi another blok, iaitu blok DG, iaitu blok G, D, aras G, dan satu lagi blok D, aras 1. Di mana setiap blok-blok ini kita pusatkan kepada warga asing, warga tempatan, lelaki maupun wanita. Begitu juga warga asing pun ketika warga tempatan ataupun warga asing lelaki ataupun warga asing wanita. So kita asingkan semuanya. Apakah pesakit-pesakit yang ditempatkan di MyApps ini hanya didatangkan dari Lembah Kelang ataupun dari seluruh negara juga? Apabila kita wujudkan MyApps 2.0 ini, asalnya ialah berkhususkan untuk negeri Selangor dan juga wilayah Persetuan, Kuala Lumpur ataupun Putrajaya. Tetapi disebabkan bilangan kes juga terlibat di negeri-negeri berjiran dengan negeri Selangor, kita juga mendapat rujukan kes-kes daripada Negeri Sembilan, Melaka, Johor, Pahang dan juga Perak. Dan namun ada segelintir juga kes-kes yang kita terima daripada negeri Terengganu. Jadi apa yang kita lakukan,
kita berkongsi dengan negeri-negeri jiran untuk menempatkan kes-kes COVID-19 ini di MyApps. Pepatah kata sharing is caring. Kita sebenarnya nak care these people. Kita mendepani pandemik ini secara bersama sebagai satu negara. Betul. Itu juga persoalan tentang bagaimana fasiliti ataupun keselesaan kepada para pesakit yang ditempatkan, khususnya untuk mereka menjalani lebih kurang tempoh seminggu atau 2 minggu tempoh kuarantin dan juga rawatan. Kalau kita lihat pada permulaan kita buka MyApps ni, mungkin terdapat desas-desus negatif tentang MyApps ini dan sebagainya. Jadi dalam merancangkan MyApps ini dengan kerjasama pelbagai jabatan, kita ada 18 jabatan atau agensi yang berkaitan untuk memastikan MyApps dia laksanakan dengan baik. Maka khususnya Jabatan Kerja Raya telah merangkakan bagaimana MyApps ini dapat diubah suai supaya bukan saja dapat menampung pesakit-pesakit tetapi juga beri prasarana yang lain. Contohnya tentang gimnasium, tentang bagi setengah-setengah tempat kita letakkan pula untuk permainan kanak-kanak. Lepas tu kita letak juga untuk fasiliti yang ada wifi dan juga untuk internet facilities dan sebagainya. All this diperlukan di MyApps supaya dalam tempoh mereka berada di situ mereka tidaklah begitu bosan. Jadi kalau kita lihat apa yang dialami pada semulanya daripada tomahan-tomahan negatif tentang MyApps, akhirnya kita dapati di Malaysia di sosial media pesakit-pesakit begitu gembira kerana di MyApps. Kenapa? Mereka telah dapat satu hubungan yang baik di antara mereka sama lain dan terdapat pesakit-pesakit telah menubuhkan alumni MyApps di sana. Jadi mereka gembira kerana bukan sahaja mereka dirawat tetapi dapat bergaul mesra dengan dia dan menyubat rangkaian pesakit-pesakit dan saya berharap sangatlah mereka yang telah dijangkiti COVID yang juga yang telah dimasukkan MyApps menjadi daya penggerak untuk memaklumkan kepada masyarakat pentingnya kita menjaga diri dan sebagainya daripada dijangkiti oleh COVID-19. Yang berbagi Datuk, seketika nanti mungkin kita akan memberikan lanjutan kepada perbincangan bagaimana petugas-petugas kesihatan dan juga petugas keselamatan juga ditempatkan di MyApps untuk memastikan setiap prosedur kesihatan itu dapat dijalankan secara lancar. Kita nak berjeda seketika, semuanya kembali dalam Bicara Naratif. Ya, bersua kembali dalam Bicara Naratif, kita bercerita dan juga memberikan suluhan yang lebih lanjut berkaitan Malaysia prihatin peranan Hospital MyApps ketika pandemik COVID-19 lebih setahun 3 hari usianya. Yang berbagi Datuk, ini boleh digagaskan juga dalam Datuk bercerita kepada kejayaan yang dilakukan oleh MyApps dalam menjadikan fasiliti kesihatan itu sebagai fasiliti kesihatan yang berjaya untuk mencapai objektif menangani pandemik COVID-19. Ya, sebenarnya kalau kita lihat why MyApps ini berjaya, saya lihat kejayaan MyApps ini bergantung pada 4 P yang kita ada. Nombor 1 P itu adalah political will. Keazaman kerajaan untuk memastikan rakyat dirawat, jadikan COVID dirawat dengan baik. So itu keazamannya. Jadi yang keduanya kita ada polisi-polisi yang bagus yang ada macam mana kaedah kita merawat pesakit, kuarantin dan sebagainya. Perkara yang ketiga yang amat penting dalam ini, P yang ketiga, participation. Penglibatan pelbagai pihak dalam memastikan kejayaan kita, mewujudkan MyApps dan sebagainya. Dan P yang keempat adalah perseverance. Ketabahan kita untuk meneruskan usaha-usaha perkara tersebut. Jadi dengan adanya 4 P yang saya nyatakan tadi, ini telah menjurus kepada kejayaan kita melaksanakan aktiviti-aktiviti menangani COVID-19 melalui rawatan pesakit di kawasan MyApps. Jadi dengan bantuan agensi-agensi lain yang ada dan juga komitmen bukan saja Jabatan Kesihatan, manakala jabatan-jabatan kesihatan negeri lain yang sama-sama berganding bahu menghantar pegawai-pegawai mereka, doktor, jururawat, penolong pegawai perubatan, juruteknologi makmal, juru X-ray, penolong pegawai perawatan kesihatan dan sebagainya, driver dan sebagainya untuk membantu dalam memberikan rawatan kepada pesakit COVID-19 ini. Jadi ini adalah satu perkara yang saya rasa why dia berjaya, kerana keazaman semua pihak bekerjasama membantu bagi menangani COVID-19. Perlu diingat, dalam mewujudkan MyApps 2.0 kaki tangan kita tidak ada penambahan kaki tangan.
kita ada mobilisasi kaki tangan sama ada dalam negeri Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur maupun negeri-negeri lain menghantar kaki tangan untuk membantu merawat pesakit-pesakit di COVID-19. Bertukar ganti lah. Ya, bertukar ganti. Dan begitu juga dengan anggota-anggota yang lain. Seperti anggota BNIFA, Angkatan Tentera Malaysia. Mereka juga menghantar pasukan pegawai perubatan, penolong pegawai perubatan dan sebagainya untuk merawat pesakit. Begitu juga Polis Diraja Malaysia, Jabatan Immigration dan sebagainya. Jabatan-jabatan ini bergandinglah bahu dengan kita untuk memastikan COVID-19 diberikan rawatan dengan yang terbaik serta keselamatan juga mereka dijaga. Okey. Ini peranan kita. Why, macam mana MIFS ini berjaya untuk menangani COVID-19 di samping keazaman semua kaki tangan. Okey. Bersangkutan dengan itu juga yang berbagi, Datuk, saya teringat apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada menzahirkan bahawasanya MAEPS ini merupakan satu lambang komitmen kerajaan dan juga kecemerlangan untuk kita dalam memastikan persediaan awal itu dilakukan sebelum mungkin berlakunya turun naik kepada peningkatan kes ataupun jumlah pesakit yang perlu untuk dirawat atau perlu untuk dimasukkan. Jadi dalam perihal persediaan awal, tadi Datuk bercerita tentang penyediaan katil, penyediaan petugas-petugas kesihatan dan juga fasiliti kesihatan. Apakah antara perkara-perkara asas dalam persediaan awal untuk memastikan MAEPS sentiasa bersedia dengan sebarang bentuk perubahan dari segi dapatan kes? Sebenarnya Alhamdulillah kita telah mula MAEPS pada 16 April dulu. Saya consider sebagai MAEPS 1.0. Apabila kerajaan mengumumkan perlunya MAEPS diaktifkan semula pada 6 Disember, pengalaman pada MAEPS 1.0 telah kita ambil. Bagaimana kita ingin membuat satu hospital dalam keadaan yang cepat. Jadi selepas 6 Disember dimaklumkan, 7 Disember kita mulakan usaha-usaha untuk membuat MAEPS. Panggil kaki tangan, briefing, mesyuarat dan sebagainya. Dan kita mulalah memasang katil dan sebagainya. Dan pada 9 hari bulan, pesakit yang pertama telah kita terima. Bayangkan, dalam tempoh 2 hari, menyediakan hospital dan 9 hari bulan, pesakit telah dimasukkan dan telah kita mulakan rawatan. Fasiliti yang kita ada adalah setanding dengan apa yang ada di hospital. Di mana kita, untuk mesin X-ray kita ada, untuk ultrasound ada, semua ada. Begitu juga dengan jumlah kaki tangannya ada. Jadi di dalam MAEPS 2.0 ni, yang bezanya dengan MAEPS yang terdahulu, dalam MAEPS 2.0 ini kita menyediakan satu hospital daerah di dalam MAEPS. Okey. Di mana blok B itu telah kita convert daripada asalnya kepada 1,200 katil. Kita jadikannya hospital daerah di dalam tu dengan 60 katil acute dan kita ada lagi 120 katil subacute dan berserta dengan ICU. Di mana dalam ICU kita ni adalah kita menggunakan negative pressure ICU dengan kapasiti 4 ke 10 katil. Jadi apa yang berlaku sekiranya ada pesakit kategori 1 dan 2 menangani permasalahan bertambah teruk daripada kategori 1, 2 kepada kategori 3, kita akan bawa pesakit keluar pergi ke blok B yang ada hospital, katil hospital tu. Dan sekiranya pesakit keadaan bertambah teruk, kita akan masukkan ke ICU sementara kita transfer ke hospital yang berkaitan. Khususnya kita transfer kes ke hospital Sungai Buloh. Okey. Maknanya bukan saja menangani mereka yang mild ataupun gejala yang sedikit, tetapi juga mereka yang mempunyai gejala yang acute juga, Datuk. Ya. Itu sebab memang hospital ni kita bersiap siaga untuk memastikan sebarang komplikasi kepada pesakit. That's why hospital MAEPS 2.0 bukan kata hospital. MAEPS 2.0 ini kita lengkapkan dengan beberapa orang pakar dan sebagainya dalam menangani gejala ini. Kalau kita lihat, bagi setiap hari mulai pada Disember lalu, saya telah memastikan 2 orang pakar perubatan keluarga bekerja setiap hari memeriksa pesakit. 2 orang pakar perubatan keluarga ataupun family medicine specialist. Kemudian pada masa yang sama kita juga ada pakar perubatan yang datang secara tetap berada di MAEPS dan kita juga ada beberapa orang pakar kecemasan, pakar perubatan kecemasan yang bertugas di MAEPS. Dibantu dengan lebih daripada 80 orang pegawai perubatan serta lebih kurang 400 orang jururawat dan juga penolong pegawai perubatan. Mereka ini bekerjasama antara satu sama lain bagi memastikan pesakit dirawat dengan baik. Pada masa yang sama juga kita ada fasiliti untuk X-ray di mana kita ada 2 mesin X-ray, kita ada juga lab dan sebagainya, kita ada bahagian farmasis dan even dengan komitmen yang ada,
kerajaan telah membeli 2 buah lagi tambahan ambulan, satu negative pressure ambulan, satu lagi ambulan biasa untuk transport cases ke hospital Sungai Buloh khususnya apabila perlukan kes itu dirujuk dengan lebih cepat ke fasiliti berkenaan. Maknanya kemudahan asas sebuah hospital kecil juga turut ditempatkan di Madinah Sedang. Yang berbagi Datuk, turut juga difahamkan untuk pengurusan COVID-19 di wilayah tengah. Yang berbagi Datuk selaku Pengarah Kesihatan Negeri Selangor juga turut ditugaskan sebagai komander bagi pengurusan COVID-19 di wilayah tengah. Mungkin sedikit boleh diceritakan apakah penugasan dan juga objektif bagi pengurusan di wilayah tengah tersebut. Dalam memastikan pengurusan pesakit-pesakit COVID-19 itu diselenggara dengan baik, diurus dengan baik, maka Ketua Pengarah Kesihatan telah meminta saya menjadi Komandan Wilayah Tengah bagi merangkumi Selangor dan wilayah persekutuan, khususnya dalam memastikan kes-kes dirujuk dengan keadaan yang betul dan sebagainya. Jadi setiap kes-kes yang telah dikenal pasti COVID-19, apa yang kita dapat uruskan, kes ini akan dilihat dahulu di peringkat fasiliti di daerah-daerah kebenaran melalui CAC, COVID Assessment Center. Jadi kes-kes ini akan dilihat di COVID Assessment Center, lihat dahulu adakah mereka ini kategori 1, 2, 3, 4 dan sebagainya. Sekiranya mereka ini kategori 1 dan 2, mereka akan hubungi pihak di MAEPS, di mana command center akan menghubungi kes-kes begini perlu dirujuk ke MAEPS. Sekiranya COVID Assessment Center ini mengatakan kita menerima kes 3, 4 akan terus dirujuk ke Hospital Sungai Buloh. Inilah peranan di mana command center ni kita ingin menghasilkan kes mengikut kategori. Kesesuaian kes dirawat di mana. Namun apabila kes contohnya dirawat daripada COVID Assessment, contohlah kita ada COVID Assessment Center di Stadium Malawati di Shah Alam dengan kapasiti 1,500 pada satu masa. Jadi kes akan dirujuk ke MAEPS contoh dia, dan pada masa dirujuk kes itu berkeadaan kategori 1 dan 2. Tiba di MAEPS, kita akan buat pemeriksaan semula. Sekiranya kes tersebut menjadi kategori 3 dan 4, kalau perlu pada masa itu kita akan divert terus ke Sungai Buloh. Di sini peranan command center kita untuk memastikan pesakit dapat dirujuk dengan tempat yang bersesuaian dengan keadaan cepat. Ya, insyaAllah penilaian risiko dan juga penilaian kategori bagi mereka yang disahkan positif itu juga penting dalam memastikan penempatan mereka sama ada di MAEPS ataupun di hospital untuk rawatan. Yang berbagi Datuk, kita nak berehat seketika, semuanya kembali dalam Bicara Naratif. Ya, kita berusaha kembali. Sudah pasti kita memberikan penekanan dan juga penumpuan kepada peranan Hospital MAEPS yang dikabarkan usianya sudah lebih daripada setahun untuk tarikh ini ketika mendepani pandemik COVID-19. Yang berbagi Datuk, sepanjang bulan Ramadan ini kita sedia maklum masih ada lagi pesakit yang ditempatkan, ada juga pesakit baru yang dibawa ke MAEPS Serdang juga untuk menerima rawatan. Jadi bagaimana situasinya sepanjang menghadapi bulan Ramadan Al-Mubarak? Dalam bulan Ramadan ini, kita purata kita ada kes-kes yang dimasukkan antara 400 ke 500 kes pada setiap hari. Jadi ada 2 jenis pesakit, Muslim ataupun bukan Muslim. Bagi pesakit Muslim yang berpuasa di bulan Ramadan, time makan kita adjust. Di mana waktu sahur pada pukul 4 dan kita akan edarkan makanan, dan waktu berbuka puasa pukul 6 makanan telah diedarkan. Manakala bagi yang bukan Muslim, makanan disediakan mengikut jadual yang sedia ada. Tak ada perubahan. Dan bagi yang Muslim kita tambah lagi satu. Tengah malam dia bagi more. Jadi kalau kita lihat dalam bulan Ramadan, alhamdulillah pesakit-pesakit telah berjemaah untuk menunaikan solat tarawih. Apa yang mereka lakukan? Mereka tolak tepi katil tu, jadikannya ruang untuk solat. Lepas habis solat mereka betulkan balik, susun balik katil. Semangat ni yang kita ada. Dan saya lihat kesungguhan pesakit-pesakit menunaikan solat tarawih serta juga bertadarus
sesuatu yang amat menyejukkan hati saya. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Jadi bulan Ramadan Al-Mubarak bukan penghalang kepada menjalankan ibadat walaupun disahkan positif COVID-19. Ini juga berkaitan dengan komitmen yang ditunjukkan oleh petugas-petugas kesihatan yang ditempatkan di Maib Sedang. Sudah pasti tadi Datuk bercerita juga tentang pakar-pakar perubatan, doktor-doktor perubatan yang turut ditempatkan. Tidak terkecuali kepada pembantu pegawai perubatan, malah jururawat yang turut memastikan agar kebajikan para pesakit ini terjaga dan juga terpelihara. Jadi untuk memastikan kebajikan itu juga memerlukan suatu komitmen yang tinggi daripada petugas kesihatan. Ya. Kalau kita saya sebenarnya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua petugas-petugas, sama ada petugas kesihatan maupun petugas daripada beruniform dan sebagainya. Dalam memastikan mereka dapat menyempurnakan tugasan mereka dengan baik. Kebajikan mereka juga dijaga oleh kami, di mana pihak NADMA telah memastikan mereka yang bertugas luar dan bekerja di MAEPS diberikan tempat penginapan. Kita telah menyewa hotel-hotel berdekatan untuk tempat penginapan mereka, dan pengangkutan mereka daripada hotel ke MAEPS diuruskan oleh pihak bomba dan sebagainya. Even Kerajaan Negeri Selangor pun juga menyediakan pengangkutan. Dan bagi makan pula, pihak NADMA juga menguruskan makan minum mereka. Jadi bagi petugas-petugas ini, bagi memastikan mereka tidak memikirkan tentang bagaimana nak datang kerja penginapan dan sebagainya, ini telah diurus dengan baik. Jadi mereka hanya datang bertugas saja. Dan kalau kita lihat, komitmen mereka memang begitu tinggi sekali. One thing yang saya lihat, kenapa komitmen staf itu begitu tinggi? Kerana pesakit-pesakit yang ada pun bekerjasama. Contohnya apabila makanan datang, pesakit akan juga membantu mengedarkan makanan kepada pesakit-pesakit yang lain. Begitu juga mereka juga bergotong royong memastikan membersihkan kawasan-kawasan dalam MAEPS. Jadi suasana ini jarang kita lihat di dalam hospital. Di mana pesakit bergotong royong untuk bersama-sama membantu antara satu sama lain. Tetapi di dalam MAEPS ini kita lihat perkara itu berlaku. Ini menunjukkan sesuatu benda yang very positif. Di mana pesakit juga membantu rakan-rakan mereka yang lain. Ini satu yang saya rasa satu yang patut dipuji di kalangan pesakit-pesakit itu sendiri. Maka kerjasama itu boleh dizahirkan dalam kita membentuk ukhuwah yang lebih baik dalam kalangan mereka yang ditempatkan di Maib Sedang. Di Maib Sedang juga turut difahamkan program imunisasi COVID-19 tempoh hari turut dijalankan dan juga pemberian vaksin turut dijalankan di sana. Apa yang boleh diperincikan berkaitan tentang pemberian vaksin tersebut? Kita ada lebih kurang 1,800 petugas kesihatan maupun bukan kesihatan. Apabila kerajaan melancarkan program imunisasi COVID-19 ini kepada frontliners, kita tidak mengecualikan mereka yang bertugas di MAEPS. Tak kira di mana mereka bertugas sebelum pada ini, semua yang bertugas di MAEPS kita telah sempurnakan sampai ke dos kedua. Last kali kita beri pada hari Jumaat lepas. Jadi semua mereka yang berada di MAEPS telah diberikan komplit vaksinasi COVID-19. Jadi saya ucap terima kasih kepada kerajaan kerana memastikan frontliners kita diberikan imunisasi yang secukupnya. Alhamdulillah, itu juga satu penghargaan kepada petugas Baris Hadapan. Kita harapkan mereka akan sentiasa dilindungi dan terpelihara dalam memastikan kita menurunkan geluk jangkitan COVID-19. Ini sedikit persoalan tentang situasi pandemik COVID-19 khususnya di negeri Selangor ataupun di kawasan Lembah Kelang. Sudah pasti kita melihat negeri Selangor juga antara negeri yang mencatatkan kes yang tertinggi. Cumanya kita bukan nak bercerita tentang punca-punca jangkitan dan sebagainya, tetapi lebih kepada komitmen yang ditunjukkan oleh petugas kesihatan, malah fasiliti kesihatan yang turut ditempatkan. Seperti yang diceritakan, kita mempunyai Hospital Sungai Buloh, Hospital Ampang, Hospital Sedang dan juga Hospital di Kelang yang dianggap sebagai hospital utama. Jadi untuk fasiliti kesihatan di negeri Selangor, persediaan dalam menghadapi sebarang bentuk peningkatan dalam kes COVID-19. Dalam memastikan kita bersiap siaga dan menguruskan COVID-19 dengan baik, semua fasiliti kesihatan digerakkan dalam menangani COVID-19 ini. Kita telah menggerakkan semua klinik kesihatan beroperasi seperti biasa, serta juga tempat-tempat ini boleh dilakukan proses swabbing. Manakala hospital-hospital yang ada juga dibenarkan juga untuk membuat fasiliti bagi swabbing dan juga menerima kes bagi COVID-19. Jadi dalam memastikan COVID-19 ini diuruskan dengan baik, kita telah memastikan Hospital Sungai Buloh adalah hospital khusus untuk COVID-19.
Dan juga manakala hospital-hospital lain mereka boleh menerima dan seterusnya merujukkan kes ke Hospital Sungai Buloh. Namun dalam keadaan-keadaan tertentu apabila Hospital Sungai Buloh telah penuh, kita juga membenarkan hospital-hospital lain untuk menerima kes-kes sedemikian. Dalam keadaan-keadaan tertentu. Jadi pada permulaannya ada juga hospital-hospital tu boleh menerima kes-kes COVID dan juga ICU dia mereka boleh menerima kes-kes COVID. Apabila jumlah kes-kes telah mula menurun, kita akan ubah pula strategi kita di mana hospital-hospital yang yang tidak punya ICU lengkap seperti Hospital Sahabat Benam, Tanjung Karang, Banting dan juga Ulu Selangor, Hospital Kuala Kubur Baru, kita tidak minta supaya mereka menerima kes-kes COVID. Sekiranya mereka detect kes COVID, mereka terus rujuk kepada Hospital Sungai Buloh. Manakala hospital besar yang lain seperti Hospital Tengku Ampang Rahimah, Hospital Selayang, Hospital Ampang maupun Hospital Serdang, mereka ada ICU tertentu dan mereka boleh menerima kes-kes sekiranya memerlukan fasiliti ICU boleh dirujuk ke hospital berkenaan. Khususnya kepada Hospital Serdang. Hospital Serdang adalah mempunyai kepakaran dalam penyakit jantung. Sekiranya ada kes COVID yang mengalami penyakit jantung, kita akan letakkan mereka di Hospital Serdang. Manakala sekiranya ada kes pula yang ada kaitan dengan berkaitan dengan penyakit-penyakit darah, kita akan letakkan ke Hospital Ampang kerana itu hospital punya kepakaran dalam bidang tersebut. Jadi strategi kita akan melihat di mana pesakit harus ditempatkan. Ini penting. Kalau tidak nanti kita semua hospital akan flooded dengan kes-kes COVID. Jadi kita kena ada strategi tertentu di mana untuk kes-kes ini kita tempatkan dengan keadaan yang terbaik. Negeri Selangor juga merupakan antara negeri yang mempunyai jumlah kepadatan penduduk yang tertinggi dan ini juga boleh digambarkan melalui kes-kes yang tinggi juga saban hari. Jadi ini akan menghadirkan satu cabaran kepada yang berbagi datuk dan juga pasukan di bawah Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, malah Fasiliti Kesihatan Negeri Selangor juga. Jadi bagaimana dalam perihal menghadapi cabaran-cabaran dan juga berdepan dengan tekanan-tekanan untuk kita mengurangkan dan juga melandaikan keluk jangkitan di Negeri Selangor? Apabila kita telah menerima kes-kes yang begitu meningkat, jadi Jabatan Kesihatan Negeri Selangor telah memohon kepada kerajaan untuk pertambahan staf tertentu, khususnya di kalangan jururawat, penolong pegawai perubatan maupun penolong pegawai penolong pegawai kesihatan persekitaran untuk menguatkuasakan undang dan sebagainya. Jadi alhamdulillah kerajaan telah bersetuju untuk meluluskan jawatan-jawatan kontrak kepada mereka ini, khususnya jururawat dan penolong pegawai perubatan. Mereka telah juga kami seserapkan di fasiliti tertentu untuk merawat ataupun membuat pemeriksaan di COVID Assessment Center. Jadi ini amat penting. Tanpa mereka ini semua, mungkin kita akan menghadapi kesukaran dalam menangani COVID-19. Tapi yang pentingnya mereka ini telah digemling bersama. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada jabatan-jabatan lain yang turut sama-sama membantu kita dalam menangani COVID-19. Satu perkara juga apabila kita bercakap tentang program imunisasi COVID-19 kebangsaan yang sudah masuk fasa kedua, sudah pasti pusat kesihatan daerah, klinik-klinik kesihatan maupun hospital-hospital daerah sudah pun mula untuk memberikan vaksin tersebut kepada golongan dalam kategori kedua tersebut. Untuk di Negeri Selangor, bagaimana perkembangan setakat ini untuk pemberian vaksin COVID-19? Negeri Selangor kita akan masuk ke fasa 2 tidak lama lagi. Fasa pertama kita telah memberikan suntikan hampir pada 100,000 orang. Jadi ini adalah jumlah yang mengikut sasaran yang kita tetapkan. Jadi bagi fasa kedua ini, kita akan mengkhususkan khususnya kepada, terutamanya kita telah buat perbincangan supaya kes-kes hemodialisis ini kita berikan keutamaan. Kerana pesakit-pesakit hemodialisis ini, jika mereka diserang oleh COVID-19, mereka berada di ICU dalam tempoh yang lama. Jadi apa yang kita buat, kita akan berikan mereka tumpuan utama untuk kita berikan imunisasi vaksin COVID-19 ini dengan kadar segera. Dan juga penyakit mereka yang ada penyakit-penyakit yang lain. Ini amat penting kerana sekiranya kumpulan berisiko ini dijangkiti COVID-19, tempoh mereka berada di ICU agak lama. Jadi dan ICU adalah satu katil yang amat bukannya banyak di setiap hospital. Jadi perlu kita tangani perkara ini. Jadi ini adalah tumpuan kita bagi fasa 2 dan insya-Allah
di Jabatan Kesihatan Negeri Selangor, kita memang bersedia untuk menerima mereka yang dalam kategori dalam fasa 2 ini. Okey. Yang berbagi Datuk, sedikit berkenaan tentang selepas kerajaan menguatkuasakan ordinan darurat, makanya fasiliti kesihatan swasta juga turut digerakkan dan juga diarahkan untuk mengambil kes-kes yang berkaitan COVID-19 untuk tujuan rawatan dan sebagainya. Apa respon Datuk dalam hal ini untuk juga memudahkan urusan bagi petugas kesihatan di hospital awam ataupun hospital kerajaan apabila turut didampingi dan juga turut diberikan kerjasama oleh hospital swasta? Kita ada 2 perkara dalam peranan hospital swasta dalam perkara ini. Ya. Pertamanya, mereka juga boleh menerima kes-kes bukan COVID. Di mana contoh je pada masa hospital kerajaan penuh dengan pesakit-pesakit COVID, maka hospital swasta boleh juga menerima kes-kes bukan COVID. Dan sekiranya fasiliti dan sekiranya hospital swasta menerima kes COVID. Contoh dia, pesakit masuk ke hospital, kemudian dibuat test dan didapati kes COVID. Mereka boleh meneruskan kes-kes COVID di hospital berkenaan. Ini ada 2 perkara yang hospital swasta boleh uruskan. Kes-kes bukan COVID, mereka boleh teruskan di hospital mereka. Ataupun sekiranya mereka menerima kes-kes COVID, mereka teruskanlah rawatan COVID itu di hospital berkenaan. Ini satu perkara yang harus ditimbangkan, dilaksanakan oleh hospital swasta bagi membantu fasiliti kerajaan yang sedia ada. Ya, kita tidak mahu berlaku flooded case ataupun lambakan kes yang mana mungkin akan sedikit mengganggu proses rawatan dan juga treatment kepada para pesakit. Juga kita nak bersangkutan juga dengan apabila kita bercakap tentang negeri Selangor yang digambarkan sebagai mencatatkan kes harian yang tertinggi juga, sudah pasti ini juga akan menghadirkan satu cabaran dalam kita menilai bagaimana R0 untuk dicapai di negeri Selangor dapat diturunkan ataupun R0 itu akan memberikan satu perkembangan yang baik di peringkat kebangsaan. Jadi apakah strategi yang telah digagaskan oleh Yang Berbagi Datuk dalam program imunisasi dan juga untuk melakukan swab test secara berfokus dalam kita menilai mereka yang dijangkiti ataupun tidak? Dalam melihat perkara ini, kita kena lihat cara utama kita untuk mendapat kesan pesakit adalah melalui swab test, oleh ujian. Jadi apa yang kita lakukan, kita memastikan fasiliti-fasiliti yang sedia ada boleh melakukan ujian berkenaan dan kita nak memastikan setiap kontak rapat kepada kes-kes dilakukan ujian swab dengan kadar segera. Itu komitmen kita. Serta mereka yang kontak yang ada tu diberikan kuarantin di rumah supaya mereka tidak gerak di mana, pakaikan gelang supaya mereka tidak gerak di mana-mana. Itu satu perkara. Perkara yang kedua adalah kita juga bermesyuarat secara berkala, agak regular, yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar bersama dengan Jawatankuasa Majlis Keselamatan Negeri dan juga ahli-ahli jawatankuasanya, bermesyuarat apakah tindakan-tindakan perlu yang kita lakukan dalam negeri Selangor bagi memastikan bilangan kes-kes dapat kita turunkan dengan begitu baik. Di samping di peringkat negeri, ada juga mesyuarat jawatankuasa peringkat daerah yang dipengerusikan oleh yang berbagai daerah masing-masing. Jadi dalam perkara ini, sebarang permasalahan yang timbul berlaku akan dibawa ke peringkat kami di pengetahuan Yang Amat Berhormat Menteri Besar dan sebagainya, supaya apakah langkah-langkah terbaik yang dapat kita lakukan. Kita ambil contoh di mana terdapat industri-industri yang dapat bilangan kes yang begitu ramai. Sekiranya perlu dilakukan tindakan penutupan, kita akan lakukan tindakan penutupan. Sekiranya memerlukan extension, kita akan melakukan extension dan sebagainya bagi aktiviti tersebut. Dan sekiranya di kawasan tersebut memerlukan perintah kawalan pergerakan yang diperketatkan, PKPD, kita sepatutnya lakukan, kita lakukan. Ini adalah cara-cara bagaimana kita nak curve bilangan kes. Itu sebab kalau kita lihat terdahulu, bagaimana daripada bilangan kes yang tinggi, kita telah dapat turunkan hingga sampai parasipar. Tapi malangnya kes meningkat semula mulai pada September dan sebagainya. Dan kalau kita lihat kes-kes berkenaan, bukan kita tidak dapat kawal dengan baik, tetapi kerana mobilisasi orang dari satu tempat dengan satu tempat, menyebabkan sukar untuk kita menangani dengan baik. Tapi alhamdulillah, apabila kita telah membuat penguatkuasaan di mana pegawai-pegawai saya telah melihat tempat-tempat industri dan sebagainya, supaya alhamdulillah industri telah mengikuti SOP yang ada. Jadi kalau kita lihat, that's why jumlah beliau
mula berkurangan. Tetapi kalau kita lihat pula sekarang, ada juga pocket of cases yang ada sekarang. Dan pocket of cases yang ada sekarang ni, pegawai-pegawai kami telah cuba menangani dengan pertama, mengesan kes-kes positif, uji kepada kes kontak dan sebagainya. Yang positif dia diasingkan dan dirawat, dan yang lain dia akan pantau. Kita berharap pula, tetapi sekiranya hanya bergantung pada pegawai di Jabatan Kesihatan saja, ini tidak akan mendatangkan apa ni, kesan yang begitu tinggi. Pengorbanan di kalangan pesakit maupun ahli keluarga dalam mengawal COVID-19 itu amat penting. Jadi sekiranya didapati anggota salah satu keluarga positif contohnya, ada sekarang tengah musim sekolah, jangan benarkan salah seorang dalam untuk pergi ke sekolah, kerana kita khawatir anak yang pergi sekolah itu mungkin membawa penyakit yang ada di dalam keluarga. Saring semua sekali dalam tu, sekiranya kita jangan bawa pergi. Ini yang kita contoh yang kita nak. Even sekiranya ada dalam satu ahli keluarga tu demam dan sebagainya, nak pergi kerja ke kilang, jangan dulu pergi saringan dulu. Ini penting kita lakukan kerana kita ingin memastikan sesiapa yang bergejala jangan ke mana-mana, dapatkan rawatan dahulu, pakai mask, pergi ke klinik, dapat swab, tunggu result. Itu yang kita nak. Kawalan Kendiri untuk kita mengelakkan mungkin kemungkinan jangkitan baru ataupun kluster-kluster baru. Yang berbagi Datuk, sekali lagi kita nak berehat seketika, semuanya kembali nanti untuk kesimpulan dalam bicara nanti pada malam ini. Bahawa vaksin ini cukup selamat dan berkesan. Kita dapat meneruskan Lindung diri. Lindung semua, kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri. Lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Lindung diri, lindung semua. Kita mesti menang. Cegah penyakit COVID-19 ini. Lindungi diri, lindungi semua. Ini adalah usaha kita bersama. Kita mesti menang. Moga Tuhan berkati kita. Ya, lindung diri, lindung semua itu adalah saranan untuk kita mendaftarkan diri dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Boleh dilakukan di aplikasi MySejahtera ataupun di laman sesawang yang telah pun diinformasikan oleh pihak kerajaan. Yang berbagai Datuk, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga Jabatan Kesihatan Negeri juga turut melaksanakan dan juga menguatkuasakan Akta Kawalan Penyakit Berjangkit. Malah ordinan darurat juga turut dilaksanakan. Cuma dalam Akta Kawalan Penyakit Berjangkit ini adalah lebih menjurus kepada peranan pegawai kesihatan daerah untuk memastikan pematuhan SOP kepada masyarakat Malaysia khususnya. Di negeri Selangor, bagaimana pegawai kesihatan ini digerakkan dalam memastikan pemantauan dan juga pengawasan kepada SOP turut dikuatkuasakan? Dalam negeri Selangor kita ada 9 pegawai kesihatan daerah, dan setiap daerah juga kita ada penolong pegawai kesihatan persekitaran. Mereka ni berganding bahu sama-sama memastikan SOP-SOP itu dipatuhi. Dan di samping itu juga di jabatan saya sendiri, kita ada unit inspektorat akan juga turun ke padang untuk melihat sama ada SOP-SOP dipatuhi ataupun tidak. Jadi dalam tempoh COVID-19 ini, pegawai-pegawai saya memang turun melihat di lokasi-lokasi sama ada pematuhan SOP itu dipatuhi ataupun tidak. Dan sekiranya tidak dipatuhi, tindakan-tindakan tertentu akan dikenakan. Sama ada tindakan compound ataupun sekiranya lebih daripada 3 kesalahan, kita akan buat penutupan. Ini memang kita lakukan. Terdapat supermarket, kilang, kedai dan sebagainya telah kita tutup. Dan kita tutup bukan kerana kita tutup kerana mereka tidak mematuhi SOP. Itu yang kita lihat. Okey. Alam Datuk dah berada di sini, mungkin ini sedikit persoalan tentang isu yang panas ketika ini tentang Bazar Ramadan. Ya, pematuhan SOP kepada Bazar Ramadan juga perlu untuk dikuatkuasakan. Jadi di negeri Selangor, bagaimana pematuhan dan juga pengawasan kepada Bazar Ramadan juga turut dilakukan? Alhamdulillah, pada sebelum
Ramadan bermula, syarat dengan kerajaan negeri telah dilakukan bagi memastikan apakah kaedah terbaik untuk bazar Ramadan itu dilaksanakan oleh pihak PBT. Dan pada hari Ahad yang lepas juga, kita buat sekali mesyuarat yang Pengerusi Sekalian Yang Amat Berhormat Menteri Besar bersama-sama dengan PBT dan ahli jawatankuasa yang lain tentang pelaksanaan bazar Ramadan. Ya. Jadi dalam memastikan bazar Ramadan ini, samping kita ada juga pegawai penguatkuasa yang membuat pemantauan, kita hendaklah juga sebagai bazar-bazar Ramadan ini mematuhi SOP. Contohnya dalam perkara tersebut yang kita bangkitkan adalah jarak antara satu gerai ke satu gerai, maksimum pengunjung yang datang ke gerai tersebut, laluan tersebut adalah kalau boleh sehala dan sebagainya. Pada masuk pendaftaran dengan MySejahtera, mengambil suhu, dan terdapat juga yang kita cadangkan adalah supaya limitkan bilangan yang akan pergi ke kawasan bazar Ramadan tersebut. Kanak-kanak tidak dibenarkan, ya? Kanak-kanak bawah 12 tahun kita tak benarkan. Okey. Kenapa? Kepatuhan mereka dalam SOP adalah agak sukar. Dan even juga dalam masa mereka mungkin tidak mematuhi dan sebagainya, ini akan dapat menyukarkan kita dalam perkara tersebut. Begitu juga kita tengah bangkitkan supaya setiap pengunjung yang datang ke bazar Ramadan hendaklah diberikan had masa tertentu. Jadi kalau dia expose terlalu lama akan juga menyukarkan. Kiranya mereka berisiko lagi banyak, lagi sukar kita nak kawal dalam bazar Ramadan. Jadi yang penting apa yang kita nak buat patuhi SOP. Walaupun di tempat terbuka ataupun di tempat sesak sebegitu. Sedikit menyentuh tentang tajuk kita secara kesimpulan yang cukup ringkas daripada yang berbagi Datuk tentang MyApps 2.0 yang digunakan dalam rawatan kepada mereka yang berisiko rendah untuk pandemik COVID-19. Apakah harapan Datuk terhadap MyApps 2.0? MyApps 2.0 ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada kerajaan dalam pewujudan MyApps 2.0, dan saya ucap terima kasih juga pada komitmen semua jabatan, semua kaki tangan yang ada dalam memastikan perjalanan MyApps 2.0 ini berjalan dengan baik, lancar dan mencapai matlamatnya. Apa matlamat dia? Memastikan pesakit dirawat dengan sempurna, balik dalam keadaan sempurna, dan tiada sebarang jangkitan berlaku dalam COVID dalam MyApps tersebut. InsyaAllah. Ini telah kita dapat capai. Dan kita yang lain yang kita nak adalah supaya kita bersama-sama berganding bahu seluruh masyarakat, khususnya masyarakat dalam MyApps 2.0 ini, mengawal jangkitan dan bawa ilmu mengawal jangkitan itu keluar. Beritahu kepada orang lain. Please jaga SOP supaya kita tidak dijangkiti COVID-19. Ya, insyaAllah. Lindung diri, lindung semua. Kita jaga kita mesti menang. Terima kasih diucapkan sekali lagi kepada yang berbagi Datuk Indra Dr. Syahri Gandiman, juga merupakan Pengarah Kesihatan Negeri Jabatan Kesihatan Negeri Selangor. Juga terima kasih juga kepada Jabatan Kesihatan Negeri Selangor atas perkongsian dan juga suluhan yang lebih bermanfaat dan juga yang mendalam terhadap topik kita pada malam ini, iaitu Malaysia Prihatin, peranan Hospital MyApps ketika pandemik COVID-19, juga peranan Jabatan Kesihatan Negeri Selangor dalam menghadapi pandemik yang sedang berlaku di negeri Selangor. Dan juga jangan lupa untuk terus mendaftarkan diri anda dalam program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Kita sudah masuk fasa kedua. Daftarkan di aplikasi MySejahtera ataupun di laman sesawang yang telah pun diinformasikan oleh pihak kerajaan. Tanya juga kepada Putrajaya, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Kuala Lumpur dan juga Selangor kerana mencatatkan kadar pendaftaran yang tinggi untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Teruskan mendaftar dan teruskan menantikan notifikasi daripada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Terima kasih yang berbagi Datuk kerana bersama kami. Kita harapkan agar kita terus lindung diri, lindung semua. Kita jaga kita. Dengan itu kami tinggalkan anda dengan Assalamualaikum dan selamat malam. Teruskan dan anda bersama kami di saluran Berita RTM dan TV1.